negara. Okey. Baik, kita nak lihat tentang kedaulatan. Apa itu kedaulatan, cikgu? Kamu pernah dengar tentang perkataan daulat? Daulat ni biasanya kalau kamu tengok dalam filem-filem lama, filem-filem Melayu lama, filem-filem yang ada sultan, dia kata apa tau? Daulat tuanku. Daulat tuanku. Okey, daulat tu apa, cikgu? Daulat tu maknanya apa? Kekuasaan tertinggi. Kuasa yang tertinggi. Maknanya apa? Kalau kita kata daulat tuanku, maknanya apa? Daulat tertinggi, kuasa tertinggi untuk tuanku. Maknanya tuanku raja. Kuasa yang tertinggi kepada raja. Kuasa yang tertinggi kepada sultan. Itu yang dikatakan, ya, penghormatan dan pengakuan. Bila rakyat nampak lalu sultan atau raja kan, daulat tuanku. Maknanya apa? Raja yang berkuasa. Kuasa yang tertinggi oleh tuanku. Kuasa yang tertinggi oleh tuanku. Maknanya rakyat mengakui bahawa sultan itu ada kuasa yang paling tinggi dalam pemerintahan. Itu dipanggil kedaulatan. Daulat tuanku. Kita ambil daripada perkataan itu. So, sebenarnya daulat ini atau kedaulatan ini sebenarnya maksud dia apa, cikgu? Kedaulatan ini takrif dia ialah kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas. Maknanya kuasa tertinggi oleh sebuah negara yang bebas, maknanya negara yang merdeka. Selagi negara itu dijajah, dia tak ada kedaulatan. Faham? Kalau negara itu masih dijajah, dia tak ada kedaulatan. Kalau negara itu dah bebas, negara itu dah merdeka, then baru ada kedaulatan. Kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sebuah negara yang bebas, serta negara itu ada hak untuk melaksanakan pemerintahan, untuk menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negara. Itu yang dikatakan kedaulatan. Dia ada kebebasan untuk memerintah. Jadi, kedaulatan negara kita ni dapat dilihat dengan lebih jelas sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, kita dah ada dikatakan sebagai kedaulatan. Sebab itu Sultan-Sultan Melaka, kalau orang rakyat jumpa Sultan Melaka, daulat tuanku. Daulat tuanku. Maknanya mengakui kuasa tertinggi kepada tuanku. Jadi itu kedaulatan negara. Dan kemudian selepas Kesultanan Melayu Melaka, kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan juga pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 itu juga adalah kedaulatan, di mana negara kita telah bebas dan berdaulat. Bermakna ada tiga, iaitu tentang Kesultanan Melayu Melaka, kemudian Tanah Melayu Merdeka pada 31 Ogos dan juga Malaysia pada 16 September 1963. Itulah tiga kedaulatan, tiga bukti kedaulatan negara, tiga peristiwa menunjukkan kedaulatan negara kita. Itu konsep kedaulatan. Jadi kalau kedaulatan ni sebenarnya itu dari sudut takrif. Tapi sebenarnya daulat ni daripada mana, cikgu? Kedaulatan ini boleh dibahagikan kepada 4 bahasa. Takrif dia, maksud kedaulatan daripada segi 4 bahasa. Iaitu bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Yunani, kedaulatan ni sebenarnya ialah superneus ataupun superanus. Yang bermaksud, apa maksud dia? Agung ataupun tertinggi. Agung atau tertinggi. So, kedaulatan ini adalah merujuk kepada negara yang bebas dan juga negara yang merdeka. Macam cikgu cakap tadi, kalau negara belum merdeka, masih lagi dijajah, maka dia belum ada kedaulatan. Belum ada.
Jadi itulah yang dikatakan sebagai tu. Ya, nampak sama macam tamadun tapi berbeza. Kalau tamadun ialah pencapaian tertinggi. The highest achievement. Itu tamadun. The highest achievement yang telah dicapai oleh sesuatu kaum atau sesuatu masyarakat. Tetapi kedaulatan ialah bermaksud negara itu yang bebas dan merdeka. Itu lebih kuranglah kan. Dan kalau kita lihat dalam bahasa Inggeris, kedaulatan ialah sovereignty. Okey, iaitu yang bermaksud negara yang mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Kuasa penuh. So tidak ada lagi campur tangan kuasa-kuasa lain, tak ada. Kita yang memerintah negara kita. Itu yang dikatakan sovereignty ataupun negara yang berkuasa penuh. Itu yang dipanggil kedaulatan dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Arab, perkataan kedaulatan ini adalah berasal daripada perkataan daulah. Ini daulah. Daulah tu maksudnya apa? Kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. So bahasa Yunani, superneos atau suverenus, iaitu negara yang bebas dan merdeka. Dalam bahasa Inggeris, sovereignty ataupun kuasa penuh terhadap pemerintahan. Dan bahasa Arab ialah kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu, kedaulatan ini sebenarnya merujuk kepada perkataan daulat. Daulat ini maksudnya apa? Kuasa tertinggi terhadap pemerintahan negara. Kuasa tertinggi. Nampak tak? Jadi, itu yang dimaksudkan takrif kedaulatan bagi bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. So, 4 bahasa. So, soalan selalu tanya tentang apakah takrif kedaulatan. Kalau katakan soalan tanya tentang takrif kedaulatan, kamu boleh berikan yang ini. Kalau soalan tanya apakah takrif kedaulatan, inilah dia punya jawapan. Kekuasaan dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Tapi kalau dia tanya apakah takrif kedaulatan dalam bahasa Yunani, baru kamu berikan superneos atau suverenus. Kalau soalan tanya apakah takrif kedaulatan dalam bahasa Inggeris, kamu akan berikan sovereignty. Yang maksudnya negara yang ada kuasa penuh terhadap pemerintahan. Kalau dalam bahasa Arab, berikan iaitu berasal daripada perkataan daulah. Dia macam tu. Jawab soalan. Itu maksud takrif ataupun takrif kedaulatan. Dan kalau dilihat bahasa Yunani ni, mana muncul bahasa Yunani? Bahasa Yunani sebenarnya berasal daripada tamadun Yunani. Merujuk pada tamadun Greek, dan tamadun ini berkembang antara tahun 1000 sebelum Masihi hingga 800 sebelum Masihi, dan Greek merupakan salah satu wilayah Greece pada masa ini. Ingat lagi tak? Tamadun Yunani. Sejarah tingkatan 1. Ingat lagi tak tamadun Yunani? Ke dah lupa dah? Tamadun Yunani. Ingat lagi tak? Ingat ke tak ingat? Tamadun Yunani. Apa tak? Apa nama negara kota yang terkenal dalam tamadun Yunani? Dia ada 2 yang terkenal. Negara kota yang terkenal. Negara kota apa? Cuba tulis. Siapa dapat jawab, cikgu bagi hadiah misteri. Polis itu negara kota. Nama negara kota. Ada 2. Ada 2 nama negara kota. Athens, Sarah. Bagus, Sarah. Athens, betul. Satu lagi apa? Athens dan juga apa? Satu lagi? Bermula dengan huruf S. Athens dan juga come on. Rafizuddin takkan tak ingat? Apa jawapan dia? Lupalah tu. Apa? Bukan Sartan. Sartan tu apa? Sparta. Lupalah tu. Athens dan juga Sparta. Venus takkan tak lupa apa? Takkan dah ni
Spartan. Spartan. Spartan tu rakyat dia. Sparta. Athens dan juga Sparta. Itu dua negara kota polis. Negara kota ataupun polis dalam tamadun Yunani yang kamu belajar dalam sejarah tingkatan 1. Tapi mungkin kamu dah lupa kot. Sebabnya apa? Korang kan barang yang lepas jangan dikenang. Itulah korang. Kan? Barang yang lepas jangan dikenang. Itulah korang. Okey. Baik. Okey, baik. Ini berkaitan dengan takrif kedaulatan. Dari sudut bahasa. Bagaimana pula dengan pandangan tokoh-tokoh terkenal dalam dunia tentang kedaulatan. Ingat bahawa tokoh-tokoh ini mereka telah memberikan tafsiran mereka tentang kedaulatan yang sesuai dengan zaman mereka. Diorang cakap tu waktu itu zaman mereka lah. Jadi sebab itu mereka memberikan takrif kedaulatan yang berbeza-beza. Sebagai contoh, Aristotle ialah ahli falsafah Yunani. 1000 tahun sebelum Masihi lagi. Dia kata apa? Kedaulatan ini adalah kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kuasa yang tertinggi. Kedaulatan merupakan apa? Kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Maknanya, kedaulatan ini adalah sesuatu yang dikatakan kerajaan yang masih terikat dengan undang-undang. Means that kedaulatan itu ialah sesuatu yang kita katakan sebagai kuasa tertinggi. Namun kuasa tertinggi itu masih lagi kena ikut undang-undang. Tak boleh buat suka hati. Nampak tak? So kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Ini kata Aristotle. Aristotle ni ahli falsafah Yunani dan dia ada anak murid dia. Salah seorang anak murid dia yang terkenal ialah Alexander the Great. Alexander the Great tu inilah dia punya guru dia, iaitu Aristotle. So Aristotle pula sebenarnya guru dia ialah Plato dan juga Socrates. Jadi diorang ni semua adalah ahli-ahli falsafah. Sebab itu dia berikan tentang tafsiran kedaulatan. Okey. Kemudian yang kedua, pandangan tokoh kedua iaitu Ibn Khaldun, salah seorang ilmuwan Islam. Dia kata apa? Kedaulatan ini sebenarnya adalah merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Ini istilah yang agak pelik sikit. Semangat kekitaan bangsanya. Maknanya apa? Semangat di mana kita ni semua satu bangsa. So, kalau kita satu bangsa dalam sesebuah negara, kita mestilah menjadi kuat dan berkuasa dalam sesebuah negara. Jadi, kekuatan semangat kekitaan yang diiringi dengan kekuatan semangat beragama menyebabkan sesuatu bangsa itu rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya, bagi Ibn Khaldun, kedaulatan ni berasaskan negara yang mana rakyat dia semua bersatu padu. Semua ada semangat kekitaan. Ini negara kita. Macam negara kita Malaysia. Sekarang kita ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Kadazan dan sebagainya. Kau tu semua kan. Tetapi kita semua mengakui bahawa ini negara kita. Itu bendera kita. Ini adalah orang kita. Ini semua kita. Kita adalah Malaysians. So kita mesti berkuasa dan juga kita mesti kuat dalam membentuk bangsa dan negara. Dan semangat kekitaan ini perlu diiringi dengan semangat beragama. Sebagai contoh, kalau orang Melayu dengan agama Islamnya, kalau orang India dengan agama Hindunya, kalau orang Cina dengan agama Buddha dan juga Kristian ataupun Confucius dan sebagainya. Namun, walau apapun agamanya, semuanya
Agama menyuruh untuk apa? Mempertahankan negara. Dan bila semua agama menyuruh mempertahankan negara, maka bangsa kita ini rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama, iaitu demi mencapai keamanan negara dan juga kemajuan negara. Betul tak? Sebab itu kalau kita lihat berkaitan dengan tentang kedaulatan negara kan, jangan kita cakap orang Melayu sajalah yang mempertahankan negara. Tak. Dalam askar pasukan tentera negara kita, bukan saja orang Melayu ada, orang Cina pun ada, orang India pun ada. Begitu juga yang jadi polis. Okey, jadi polis pun ada Melayu, ada Cina, ada India jadi polis. Begitu juga kalau kita tengok dalam pasukan bola sepak. Okey, pasukan bola sepak, kita ada player Melayu, kita ada player Cina, player India, semua ada. Jadi ini semua kenapa kita bergabung bersatu? Kita nak pertahankan negara dan kita nak pertahankan, kita ada semangat kekitaan. Jadi sebab itu Ibn Khaldun cakap macam tu. Berdasarkan semangat kekitaan. Kitalah bangsa Malaysia. Nampak? Jadi itu yang dikatakan oleh Ibn Khaldun. Okey. Baik. Untuk yang ketiga iaitu Jean Bodin. Jean Bodin ni adalah salah seorang ahli falsafah daripada Perancis ataupun France. Dia kata apa? Bahawa kedaulatan ni ialah kuasa tertinggi dalam sesebuah negara, kuasa tertinggi. Dan kedaulatan ini sifat dia kekal dan mempunyai kuasa yang tidak terbatas untuk buat undang-undang, untuk mentafsir dan melaksanakannya. Ya, betul. Betul Anuja, kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu matlamat. Oh, Anuja, tu lirik lagu. Tu lagu. Itu lagu. Okey, yalah cikgu. Baik. Okey. Jam-jam ni lah pula engkau nak masuk lirik lagu. Okey, baik. Okey. Kedaulatan bagi Jean Bodin, kedaulatan ialah kuasa tertinggi dan sifat dia kekal dan kuasanya tidak terbatas untuk buat undang-undang, untuk mentafsir dan melaksanakannya. Sebagai contoh negara kita kan. Perasan tak? Negara kita sebelum ini, sebelum tahun 2020, negara kita tak ada akta penyebaran penyakit 2020, iaitu akta penyebaran untuk menghalang COVID-19. Tak ada tau. Sebelum tahun 2020 tak ada. Tetapi bila berlaku COVID-19 pandemik di negara kita ni, jadi Dewan Negara dan Dewan Rakyat dan Parlimen telah buat undang-undang untuk menghalang penyebaran penyakit. Sebab itu ada undang-undang apa? Kalau nak keluar, kena pakai face mask. Kemudian kena scan MySejahtera. Kemudian juga kena jaga jarak. So itu, perasan tak? Kalau ada SOP dia. Bayangkan kalau kamu tak buat semua itu, apa yang akan berlaku? Katakan kamu keluar, kamu tak pakai face mask. Apa yang berlaku? Seandainya pihak berkuasa nampak, kamu boleh disaman. Dikenakan denda RM1,000. Ya. Jadi, kalau kita tanya, kenapa boleh saman RM1,000? Sebab itu telah menjadi undang-undang. Itu telah menjadi undang-undang. So, undang-undang ini telah dibuat oleh kerajaan. Dan kerajaan berhak untuk buat undang-undang itu. Itu dipanggil kedaulatan. Ada hak untuk buat undang-undang. Tapi nasib baik sama RM1,000. Betul kata Sarah. Okeylah tu daripada kena tembak. Buatnya kalau kena tembak, kan, silat-silat hiburan nak makan pun tak buka mas tu. Sanggup koyakkan mas untuk makan. Tu North Korea. Tahu pun kau. Kan. Jadi hati-hati. So bila keluar kena ikut SOP, iaitu kena pakai face mask. Itu undang-undang negara dan menunjukkan negara kita ada kedaulatan. Baik. So kita telah lihat kedaulatan oleh Aristotle. Kita telah lihat kedaulatan oleh daripada Ibn Khaldun
Dan kita telah lihat kedaulatan dari sudut Jean Bodin, iaitu seorang ahli falsafah daripada Perancis. Bagaimana pula dengan Tunku Abdul Rahman? Tunku Abdul Rahman iaitu bapa kemerdekaan negara kita. Dia kata apa? Kedaulatan ini sebenarnya dibina berdasarkan prinsip kebebasan. Kata kunci dia kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan juga kesejahteraan rakyat. Maksudnya di sini, bagi Tunku Abdul Rahman, kedaulatan itu adalah satu prinsip yang mana kita bebas, dan kita mementingkan keadilan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Kenapa Tunku Abdul Rahman cakap macam tu? Sebab Tunku Abdul Rahman cakap waktu itu, iaitu ketika Tunku Abdul Rahman sedang cuba untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi sebab itu Tunku Abdul Rahman cakap, kedaulatan ini tentang prinsip kebebasan dan keadilan. Nampak tak? So dia ada reason why Tunku Abdul Rahman cakap macam tu. Sebab dia nak memperjuangkan kemerdekaan negara kita pada waktu itu. So, prinsip kebebasan dan keadilan untuk memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Siapa rakyat? Kita semua ni rakyat lah. Kita semua ni rakyat. Jadi itu tentang kedaulatan. Dan seterusnya iaitu Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Siapakah Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas ini, cikgu? Beliau ialah mantan Ketua Hakim Negara. Nak tanyalah, mantan tu apa? Siapa tahu mantan tu apa? Siapa tahu mantan tu apa? Mantan. Okey, baik. Baru nak tanya cikgu. Okey. Nakib memberi jawapan yang tepat. Khairul Nakib memberi jawapan yang tepat, iaitu mantan tu ialah ex ataupun bekas. Maknanya kalau mantan Ketua Hakim Negara, maknanya bekas Ketua Hakim Negara. Tapi kita tak pakai bekas, kita pakai mantan. So kalau kamu semua yang ada ex tu, so kamu boleh panggil dia mantan lah. Macam Khairul Nakib kata apa? Mantan saya cantik-cantik. Maknanya ex dia cantik-cantik. So nak bagi tahu bahawa memang mantan dia cantik-cantik. Dia je yang tak cantik. Ya, Nakib je yang tak cantik. Yang lain semua cantik-cantik. So itu Nakib bagi tahu. Okey. Kan? Ya, okey. Macam mana dia boleh gelar sebagai mantan, cikgu? Okey, baik. Sebab tu jadi mantan. Saya tak ada macam mana dia boleh gelar sebagai mantan? Kerana mantan tu ex lah. Sitas ex lah tu. Okey. Sebagai contoh, kalau kita lihat macam Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Dia menjadi mantan. Mantan tu maknanya apa? Bekas Ketua Hakim Negara. Dulu dia Ketua Hakim Negara. So kemudian dia telah digantikan oleh orang lain. So dia tidak lagi menjadi Ketua Hakim Negara. Maka dia adalah bekas. Ataupun dipanggil mantan Ketua Hakim. Itu kena faham maksud mantan tu ya. Macam sekarang ni kita ada Perdana Menteri kita, iaitu Dr. Ismail Sabri kan. Dr. Ismail Sabri Perdana Menteri kita sekarang. Mantan Perdana Menteri kita siapa? Tun Dr. Mahathir. Mantan Perdana Menteri sebelum ini Datuk Sri Najib Tun Razak. Itu mantan lah tu. Itu mantan. Boleh faham si Tesh? Yes, mantan. Macam dulu si Tesh adalah seorang prefect atau pengawas. Tetapi oleh kerana dia nakal, dia dah tak jadi prefect. So dia adalah ex-prefect ataupun dipanggil mantan pengawas. Itulah dia. Okey. Jadi contoh. Jadi kedaulatan. So ketua hakim tu dia nakal. Kau ingat jadi ex tu nakal ke? Bukanlah, dia diturunkan untuk digantikan dengan orang lain lah. Retire, dia dah jadi retire.
Dan dia dah retire daripada jawatan tu. Kau ni katakanlah orang tua-tua macam ni nak nakal. Alah kau ni kan. Macam korang nakal lain lah. Ini dah tua-tua nak nakal. Kau ni. Okey, baik. Saya baik kerja. Okey. Tak. Khairul Nakib, kamu memang baik. Sebab itu kamu banyak X. Sebab X kamu mesti bagi alasan apa? Awak ni terlalu baik untuk saya. Betul tak? Dah agak dah. Dah agak dah. Okey, baik. Okey. Baik. Aduh, sakit tapi tidak berdarah. Okey. Baik, kita lihat Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Dia kata apa? Kedaulatan ini sebenarnya adalah asas bagi negara yang nak merdeka. Okey, dan negara mereka tu ada kebebasan, memiliki kebebasan. Okey, dan pada peringkat antarabangsa bersama dengan ada hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Maknanya urusan negeri itu kita buat sendiri, bukan disuruh oleh kerajaan lain, bukan disuruh oleh negara lain. Itu dipanggil kedaulatan. Nampak tak? Jadi, takrif ataupun tafsiran kedaulatan bagi tokoh-tokoh ini memang berbeza. Kalau kita ulang macam Aristotle, kedaulatan kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Okey, kemudian kalau Ibn Khaldun, okey, iaitu kekuatan dan kekuasaan sebuah negara berasaskan semangat kekitaan dan digabungkan dengan semangat beragama. Kalau John Bodin, iaitu sifat kekal dan ada kuasa tidak terbatas. Kalau Tunku Abdul Rahman, tentang prinsip kebebasan dan keadilan. Manakala untuk Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, iaitu kedaulatan ialah asas negara yang merdeka. Dan ada hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. So, itu tafsiran-tafsiran yang berbeza. Mungkin ramai akan kata, cikgu, macam mana nak ingat semua ni cikgu? Ush, saya tak ingatlah cikgu. Baik, untuk mengingatinya, tentang setiap apa yang dikatakan sebagai setiap tafsiran ini, kamu hanya perlu ambil nama dan kaitkan dengan dia punya kata kunci. Sebagai contoh, kalau Aristotle, ingatlah kedaulatan dan juga kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Kalau Ibn Khaldun, sama juga kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara. Namun berasaskan semangat kekitaan bangsanya dan semangat beragama. So ada 3 kata kunci. Kekuatan dan kekuasaan, semangat kekitaan bangsanya, semangat beragama. Itu bagaimana kita nak ingat kata kunci itu. Okey, itu Ibn Khaldun. Yang ketiga iaitu John Bodin. John Bodin, iaitu sama juga kuasa tertinggi, tapi kita akan kaitkan dengan sifat kekal dan mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Bermakna John Bodin menyatakan tentang sifat kekal dan kuasa tidak terbatas. So kamu boleh kaitkan, John Bodin sifat kekal dan kuasa tidak terbatas. Kalau Ibn Khaldun, semangat kekitaan dan semangat beragama. Macam tu. Kemudian kalau Tunku Abdul Rahman, kamu boleh kaitkan dengan prinsip kebebasan dan keadilan. Prinsip kebebasan dan keadilan yang memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Dan kalau Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, iaitu kamu boleh kaitkan tentang asas negara yang merdeka. Dan mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing kat sini. Mengatur urusan negeri tanpa telunjuk asing. So kamu boleh kaitkan dengan kata kunci itu. Okey, cikgu, kalau tulis tu je boleh ke dapat markah atau kena bagi huraian? Sebenarnya kata kunci ini supaya kamu senang nak ingat. Supaya kamu senang nak ingat. Sebagai contoh kalau macam cikgu akan buat apa? Cikgu akan ambil kata kunci ni tahu. Contohnya, cikgu akan ambil kertas, sebagai macam contoh macam ni, cikgu ambil kertas, selai kertas kosong. Kemudian cikgu akan ambil contohnya, cikgu akan buat macam ni je. Iaitu Aristotle.
Kemudian cikgu akan buat sempang iaitu tentang kerajaan kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Cukup. Itu untuk kita ingat. Ya. Oh ya ke Anuja? Bagus. Itu cara dia. Kemudian kalau katakan kita buat macam Ibnu Khaldun, contohnya Ibnu Khaldun. So macam ni kita nak ingat, kita akan ambil tentang semangat kekitaan bangsanya. Bangsa, dan satu lagi kita akan ambil iaitu semangat semangat beragama. So kita nak ambil itu untuk apa? Untuk kita ingat, oh inilah dia kata kunci, the keywords. The keywords dia macam tu. Supaya kita ingat, oh okey, Aristotle kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Kemudian Ibnu Khaldun, oh kita tahu kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi. Kita still ingat kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi, tetapi dengan adanya semangat kekitaan bangsa dan disusuli ataupun ada juga dengan semangat beragama. The way how you explain is up to you. Tapi the keywords itu penting. Supaya apa? Supaya kamu tahu the keywords itu datang daripada this philosopher ataupun ahli falsafah ini. Macam tu cara dia. Kalau macam Tunku Abdul Rahman, cikgu akan short form kan, Tunku Abdul Rahman. So kita tahu tentang prinsip kebebasan. Kemudian juga keadilan. Kemudian untuk apa? Untuk perjuangkan apa? Kesejahteraan rakyat. So macam itulah, kita ambil the keyword saja. Untuk apa? Untuk kita untuk memorize, untuk kita ingat. Badan bila kita buat ayat, kita kena bagilah ayat yang penuh. That is how kita boleh ingat kata kunci. Boleh faham stage? Kita ambil kata kunci itu sebenarnya dan kita tulis semula. Supaya apa? Oh, inilah dia. Ini. Sebab soalan-soalan yang tentang kedaulatan ini biasanya akan keluar dalam soalan objektif. Soalan objektif selalu keluar. Soalan objektif ya. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan kedaulatan dan pandangan tokoh-tokoh. Okey. Cikgu, ada yang tanya, cikgu, berapa jenis kedaulatan? Oh, kedaulatan sebenarnya ada 4 jenis. Ada 4 types. Dikatakan sebagai 4 jenis kedaulatan. Sebab kedaulatan ni berbeza-beza sebenarnya. Mengikut bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh sesebuah negara. Dan setiap negara mempunyai hak untuk menentukan bentuk atau jenis kedaulatan yang diamalkannya. So terpulang pada negara tersebut. Terdapat beberapa jenis kedaulatan seperti yang pertama kedaulatan tradisional, yang kedua kedaulatan moden, yang ketiga kedaulatan undang-undang, dan yang keempat kedaulatan antarabangsa. Negara kita memang ada kedaulatan tradisional. But kalau kamu fikir balik, seperti katakan kita ambil negara seperti Singapura ataupun juga Amerika, adakah mereka ada kedaulatan tradisional? Kamu rasa US ada kedaulatan tradisional tak? Ataupun Singapura, ada tak kedaulatan tradisional? So, kalau kamu tengok betul-betul, kedua-dua negara ini tidak ada kedaulatan tradisional. Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Sebab Singapura dan juga Amerika, kalau kita lihat balik, mereka tidak ada sistem beraja. Mereka tak ada sistem beraja. Tak ada sistem beraja daripada zaman dulu lagi. Jadi oleh itu mereka tak ada tradisional. Itu bezanya. So, ada setengah negara hanya ada 3 jenis kedaulatan. Ada setengah negara ada 4 jenis kedaulatan. Boleh faham? So, dia bergantung kepada bentuk pemerintahan negara tersebut. Beza. Tapi cikgu, negara Amerika lebih maju daripada kita kan? Kenapa mereka tak ada sistem beraja? Bagus soalan tu. Baik, harus kamu ingat kemajuan tidaklah daripada faktor pemerintahan semata-mata, tak. Tidak.
banyak faktor lain yang menjadi punca kemajuan. Okey, punca kemajuan yang pertama ialah sistem pemerintahan. Yang kedua tentang sistem ekonomi. Yang ketiga tentang undang-undang. Okey, yang keempat mungkin kerana pendidikan. Jadi itu antara ciri-ciri kemajuan. Even though Amerika tak ada raja, tetapi mereka ada keempat-empat ni. Mereka ada ilmu, mereka ada pendidikan, mereka ada sistem pemerintahan yang mantap. Okay? Jadi sebab tu mereka maju. Macam kita boleh maju juga. Kita boleh maju. Bukan kita tak maju. Kita boleh maju. Tapi kalau nak dibandingkan, Amerika dia merdeka bila? Bagi tahu cikgu, bila merdeka Amerika? Ini siapa tak ingat ni tak tahulah. Ingat tak? Bilakah negara Amerika merdeka? Apabila negara Amerika dia menang dalam revolusi kemerdekaan Amerika. Ingat tak? Revolusi kemerdekaan Amerika, iaitu bab 2. Bab 2? Bab 2 tingkatan 4. Ingat lagi? Revolusi kemerdekaan Amerika yang dia menentang Inggeris tu, menentang Britain, 1778. Ya, 1778 lah. Amerika dah merdeka. Kita lambat 1957. Kan? Jadi, orang kata apa? Lebih kurang lah tu, Sitesh. Lari 2 tahun. Okay. Lari 2 tahun. Ya ke? Nanti kita tengok balik. Satu lagi. Kalau kamu tengok, bagi tahu cikgu, Jepun tu negara beraja ke tidak? Jepun negara beraja ke tidak? Betul Puteri Adina, betul. Jepun negara beraja ke tidak? Tak nak jawab cikgu salah. Bagi tahu cikgu, Jepun ada ya kot. Ya. Jepun kan ada maharaja. Sampai sekarang kan Jepun ada maharaja. Kan? Jadi Jepun mengamalkan sistem beraja. Maju je. Maju kan? Jepun ada sistem beraja. So kenapa kita ada sistem beraja? Kenapa kita belum capai kemajuan itu? Bukan kita tak capai lagi kita belum mencapai kemajuan. Kenapa dunia ni memang pelik lah cikgu. Okey. Dunia ni memang pelik. Kan? Apa yang kamu nak katakan tentang dunia ni memang pelik? Dunia ni adalah tempat untuk kamu apa? Kan? Sebab parlimen tak habis-habis gaduh. Betul tu Aisyah. Dunia ni, okay, our world, okay, nowadays, okay, dunia kita adalah, dunia ni petak. Dunia ni sebenarnya adalah tempat untuk kita memberi. Dunia ini adalah tempat untuk kita memberi. Bukan untuk kita menerima. Dunia ini tempat untuk kita memberi je. Bukan untuk menerima. Fahami kata-kata cikgu tu. Dunia ini tempat kita memberi. Bukan menerima. Okay, fikir-fikirkan. Macam mana dunia ini memberi. Okay, macam mana kita jadikan dunia ini tempat untuk kita memberi. Kalau semua manusia dalam dunia ini memberi, dunia ini akan aman. Tapi kalau dunia ini semua orang nak memperolehi atau nak menerima je, jadi ianya akan menjadi tempat yang huru-hara. Siapa yang terima cikgu? Kita beri kepada yang mahu. Kita beri kepada yang mahu. Okey. Baik. Jenis kedaulatan ada 4. Yang pertama iaitu yang ini. Kedaulatan tradisional. Kedaulatan tradisional ini kalau dalam negara kita merujuk kepada apa tahu? Iaitu sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya urusan negara. Dan ini memang wujud sejak tamadun awal manusia lagi lah. British ada kedaulatan ke cikgu? Ya, ada.
Dan kedaulatan negara kita ni pula berpaksi pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Jadi kedaulatan terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja. Paling penting kedaulatan tradisional ni adalah berkaitan dengan raja atau king. Ya, king ya. So raja adalah pemerintah yang mempunyai kuasa yang tertinggi. So kedudukan dan kedaulatan raja ini dikukuhkan oleh rakyat yang taat setia. Rakyat yang taat setia. Kalau kamu tengok daripada zaman dahulu, kamu ingat lagi kan tamadun awal manusia, Mesopotamia. Kamu tengok Indus, Huang He. Kamu tengok juga dengan Mesir Purba. Semua ini pemerintahan beraja. Betul? Dan pemerintahan beraja itu berkuasa mutlak. What it means by berkuasa mutlak? Raja adalah segala-galanya. Undang-undang dalam tangan raja. Kalau raja kata yes, yes lah. Kalau kata raja kata no, and no lah. Itu raja berkuasa mutlak. Dan inilah dipanggil kedaulatan tradisional. Even British yang kita belajar, kamu ingat tak bab 2 sejarah tingkatan 4, iaitu revolusi keagungan, the glorious revolution. Itu di Britain kan? Kan Britain kan waktu itu kan ada raja. Dan raja itu berkuasa mutlak. Raja itu berkuasa mutlak. Jadi ini yang dipanggil kedaulatan tradisional. Tanah Melayu, since Melaka lagi dah ada sultan, raja berkuasa mutlak. Kerajaan Alam Melayu, kamu belajar sejarah form 2. Funan, Champa, Srivijaya, Gangga Nagara, Majapahit, Kedah Tua. Okey, itu semua adalah raja berkuasa mutlak. Betul? Ingat lagi tak? Raja berkuasa mutlak tu. Contohnya macam Funan, ada Kurung Benam lah, ada Cakravati lah, ada Bodhisattva lah, ada Deva Raja. Memang dah lupa lah semua ni. Memang dah lupa kan? Cikgu tahu korang memang dah lupa. Sebab tu cikgu ingatkan. This is what we call kedaulatan tradisional. Kings. Ada kings means ada kedaulatan tradisional. Negara yang tak ada kings bermakna negara itu tidak ada kedaulatan tradisional. Simple. Macam Singapura. Singapura ada king tak? Singapura ada king tak? Dulu Singapura ada king tak? Siapa yang rasa Singapura ada king ke? Sekarang pun tak ada. Dulu pun tak ada. Because of dulu Singapura di bawah Johor Riau. So dulu Singapura di bawah Johor Riau. Dia orang prime minister no. Anuja, kalau kamu nak faham negara itu ada king ke tidak, kamu tengok dia punya ketua pemimpin. Okay. Ya, betul. Back time kan semua beraja, but why apa tukar? Okay, panjang ceritanya. Kejap lagi cikgu cerita. Okay, Belanda ada raja. Senang je kamu nak bezakan negara tu ada raja ke tidak. Kalau dia macam ni, kalau negara tu ada prime minister. Kalau negara tu ada prime minister, means negara itu ada raja. Kalau negara itu pakai presiden, means negara itu tak ada raja. Itu je beza dia. For example, Indonesia, dia pakai presiden. Dia ada raja tak? Indonesia tak ada. Singapura, okay, dia pakai presiden juga. Dia ada raja tak? Tak ada. Itu senang nak tahu. Kamu tengok Thailand. Thailand dia ada presiden ke dia ada Perdana Menteri? Dia ada presiden ke ada prime minister? Thailand ada prime minister. Sebab apa? Sebab dia ada king. Sekarang Singapura presiden. Dia guna presiden sebab dia tak ada raja. Dia tak ada raja. Jepun, dia pakai apa? Prime minister. Sebab dia ada apa? Ada maharaja. That's why England, kamu tengok England. England dia ada apa? England dia ada prime minister. That's why dia ada king. Dia ada Queen Elizabeth kan?
Kalau nak tukar boleh ke? Kalau nak tukar boleh, tetapi ada dua punca. Sama ada raja-raja itu turun sendiri ataupun rakyat itu sendiri yang bersetuju untuk ubah constitution ataupun ubah perlembagaan. Okey. Okey, macam tadi Sarah tanya, cikgu, Batan kan semua beraja, but why kenapa tukar? Baik, ada sesetengah raja mendapat tentangan daripada rakyat sendiri. Baik. Ingat tak? Ini pun bab 2 lah. Kami ingat tak bab 2 sejarah tingkatan 4? Bab 2 sejarah tingkatan 4 iaitu tentang kebangkitan nasionalisme kan? Kamu tengok tentang revolusi Perancis. Revolusi Perancis, dia digulingkan Raja Louis, betul? Digulingkan Raja Louis, so Perancis dulu raja, dijatuhkan Raja Louis dan naiklah sistem demokrasi dan parlimen. Jadi nampak, boleh tukar tak? Boleh. But the king kena digulingkan ataupun dijatuhkan oleh rakyat. Maknanya ada revolusi lah. Dan satu lagi, kalau kamu tengok bab 3, sejarah tingkatan 4. Kamu ingat tak First World War? Perang Dunia Pertama. Kan selepas Perang Dunia Pertama kan Jerman kalah. Betul? Selepas Perang Dunia Pertama Jerman kalah. Jerman kan semasa Perang Dunia Pertama kan dia diperintah oleh sistem beraja, iaitu Kaiser William yang kedua. Kaiser William kedua tu raja dia. But then after First World War, bila Jerman kalah, so Kaiser William telah turun tahta. Dan daripada situ, mereka tak pernah ada raja lagi dah. Semuanya digantikan dengan presiden. Nampak tak? Boleh tukar? Boleh. Tapi raja kena gulingkan. Di Malaysia boleh buat ke? Di Malaysia tak boleh. Sebab di Malaysia ada 9 orang sultan. 9 orang raja. Banyak-banyak negara yang paling ramai raja ialah Malaysia. Okey. Kalau dia orang ada satu-satu kan. Queen Elizabeth seorang, kemudian Maharaja Jepun seorang, Maharaja Thailand seorang, raja di Malaysia 9 orang. Okey, ada beran. So power kita. Bukan seorang, bukan orang, tapi 9. England ada Duke. Alah, England Duke tu putera-putera raja je. Dia bukan berkuasa sangat. So, itulah kedaulatan tradisional. Okay, itu yang pertama, tentang kedaulatan tradisional. So, kita ada kedaulatan tradisional since daripada Kesultanan Melayu Melaka lagi. Bagus kita ni. Kalau negara-negara macam jauh daripada kita, mesti kesian tak ada banyak raja. Iyalah. Kan? Kita ada raja, banyak raja. Kan? Kemudian kita ada agung seorang lah. Tapi bergilir-gilir. Bergilir-gilir. Nanti kita bincangkan tentang yang di-Pertuan Agong. Okey. Baik. So, itu pertama tentang kedaulatan tradisional. Okey, kuasa tertinggi secara tradisional, iaitu datang daripada raja. Yang kedua, iaitu kedaulatan moden. Ini yang kedua yang kamu belajar semasa sejarah tingkatan 4 dulu. Okey, kedaulatan moden ini dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa. Kemunculan negara bangsa selepas kedua-dua revolusi ini, iaitu revolusi keagungan di England dan juga revolusi Perancis. So, selepas kedua-dua revolusi ini kedaulatan telah menjadi kedaulatan moden, di mana kedaulatan ini dikaitkan bukan lagi kedaulatan ini tentang raja, tetapi kedaulatan berkaitan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Maknanya dulu dia punya pusat fokus kedaulatan ialah raja ataupun king. Sekarang ni kedaulatan moden no more king. Sekarang ni kepada hak rakyat. Rakyat punya rights dan kerajaan berperlembagaan. Jadi selepas Perang Dunia Pertama, kita tahu bahawa kedaulatan dikaitkan dengan nasionalisme. Iaitu semangat cinta akan bangsa, nasionalisme yang menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa
untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Means that kedaulatan moden ini, contoh macam Jerman. Jerman, bila dia dah kalah dalam Perang Dunia Pertama, raja dia turun tahta tau. So rakyat dia telah berkumpul dan membentuk satu rumpun bangsa, iaitu bangsa Jerman. Selagi ada bangsa Jerman di dalam negara itu, itulah negara bangsa Jerman. So kenapa negara bangsa Jerman? Sebab ada persamaan bahasa. Itu yang dia orang kedua perkataan apa? Achtung. Mana apa? Attention. Achtung. Okey. Cikgu tahulah sikit-sikit bahasa Jerman kan. Sikit lah. Sebab anak cikgu dia belajar bahasa Jerman dekat SPP. Jerman ke? Jerman, France. Itu semua telah ditukarkan membentuk sebuah negara bangsa, iaitu negara berasaskan bangsa Jerman, negara berasaskan bangsa Perancis, negara yang berasaskan bangsa Itali. So diorang buat negara masing-masing berasaskan diorang punya bangsa. Itu dipanggil kedaulatan moden. Untuk negara kita, kedaulatan ini, kita adalah sebuah negara bangsa yang lahir hasil gabungan negeri-negeri yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Persekutuan Malaysia 1963. So kedaulatan negara kita dia bukan berasaskan bangsa, tapi berasaskan penyatuan negeri-negeri Melayu. Negeri-negeri yang ada. So kita ada 13 buah negeri kan. Jadi gabungan semua ini menjadi bangsa, negara bangsa Tanah Melayu dan negara bangsa Malaysia. Sebab itu ada usul dulu di mana, kalau kamu ingat lagi, ada usul di mana orang-orang Tanah Melayu ini, rakyat Tanah Melayu dipanggil Melayu. Tak kiralah kamu India ke, kamu Cina ke, dipanggil Melayu juga. Jadi apa beza dia? Kalau jumpa Sitesh, Sitesh apa? Sitesh orang Melayu. Anuja apa? Anuja pun Melayu. Venus apa? Venus pun Melayu juga. Okey, Khairul Nakib Melayu juga. Apa beza dia? Bezanya adalah Nakib orang Melayu keturunan Melayu. Kalau Sitesh, orang Melayu, Melayu keturunan India. Dia macam tu. Dia keturunan. Cikgu pernah masuk ke dalam istana ni ke? Setakat ini cikgu telah masuk istana Melaka ini. Ini cikgu dah pernah masuk. Tetapi yang ini istana negara, ini memang hanya orang tertentu sahaja. Kita rakyat tak boleh masuk. Unless kalau dibuka untuk dilawati dan baru boleh. Kalau setakat-setakat pergi ting dong. Ting dong. Hai. Hai Raja, hai King. Assalamualaikum. Kami datang nak raya. Memang tak lah. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Kau ingat apa? Rumah atuk nenek kita? Tak boleh. Tapi lawat sekolah lah. Kalau lawat sekolah boleh lah. Kan? Jadi itu perbezaan dia. So, kita nak bezakan dua, kedaulatan tradisional lawan kedaulatan moden. So, kedaulatan tradisional digantikan dengan kedaulatan moden. So that's why kalau kita lihat sekarang ini isu-isu berkaitan raja, berkaitan berkaitan isu perlembagaan untuk menukarkan kerajaan kepada raja atau nak turunkan raja, itu isu yang tidak boleh dibincangkan. Kerana apa? Isu itu boleh mencetuskan huru-hara dan boleh menyebabkan kedaulatan negara kita akan jatuh. Jadi sebab itu, kedaulatan negara kita perlu hormati. Perlu hormati. So itu kedaulatan tradisional dan kedaulatan moden. Ada sebarang soalan nak tanya sebelum kita proceed seterusnya? Ada soalan nak tanya tak? Setakat ni kita telah bincangkan tentang tentang pertama sekali takrif kedaulatan daripada 4 bahasa.
Yang kedua, kita telah lihat tentang pandangan tokoh-tokoh ini, iaitu dari Aristotle, daripada Ibn Khaldun, daripada Jean Bodin, daripada Tunku Abdul Rahman, dan juga Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Dan jenis kedaulatan, kita telah lihat dua jenis kedaulatan. Kedaulatan tradisional dan juga kedaulatan moden. Ada soalan tak nak ditanyakan? Okey, cikgu bagi peluang untuk bertanya. Silakan. Ya, nak tanya apa-apa? Siapa nak tanya tadi? Hani nak tanya, Hani. Aina, Aish sudah tanya puas. Okey. Hani, Kaishan, M, Myra, Nazira, Nazmi, Putri Adina, Rizky, dan Sarah Roslan ataupun ya Sitesh sendiri nak tanya apa-apa? Ada nak tanya tak? Saya lapar. Jom kita makan. Cikgu belanja Sarah. Okey. Tapi yang saya belajar di moral memang beza sikit. Of course lah Sitesh, pendidikan moral dia bukan tentang sejarah. Sikit-sikit dia masuk adalah. Lapar. Okey. Okey, apa yang kamu nak tahu tentang kedaulatan ini? Okey. Kedaulatan tradisional, kedaulatan moden. Betul ke moral susah sekarang? Baik. Sebenarnya itu moral susah. Okey. Bagi cikgu ya, moral ni okey, kita pause dulu lah kan masuk dalam record kan susah pula nanti. Okey, sila. Sila seterusnya. Okey. So, kedaulatan yang ketiga kita nak tengok iaitu kedaulatan undang-undang. Okey, yang ketiga kita habiskan kedaulatan undang-undang, iaitu kedaulatan undang-undang ni maksudnya ialah kerajaan dan rakyat akan terikat oleh undang-undang. Ingat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Kerana apa? Kerana undang-undanglah akan menjamin keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ingat selalu kamu buat tentang apakah kepentingan menghormati undang-undang. Pertama sekali, inilah dia punya point. Iaitu pertama nak menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Itu yang kedua. So, badan kehakiman yang bebas dan berwibawa diwujudkan untuk apa? Untuk memelihara. Badan kehakiman digunakan untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang. Dan kedaulatan undang-undang menjadi prinsip keempat dalam rukun negara. Kalau kamu tak faham tentang kedaulatan undang-undang, contoh macam kedaulatan undang-undang ataupun peraturan di sekolah kamu. Peraturan di sekolah iaitu nyatakan apa? Kalau datang pelajar lelaki kena pakai baju putih dan juga seluar panjang. Yang perempuan kena pakai tudung putih dan juga mungkin kain biru dan mesti kasut putih ataupun kasut hitam. So itu undang-undangnya. Okey. Kemudian waktu rehat daripada pukul 10.30 sampai pukul 11. Contoh. So itu undang-undang. Dan semua para pelajar kena terikat dengan undang-undang itu. Jadi untuk apa undang-undang itu dibuat? Supaya keadaan sekolah itu akan kekal tenang, akan kekal aman, akan kekal dalam sistematik. Jadi nampak tak? Itu kedaulatan undang-undang. Dan siapa yang nak melaksanakan undang-undang itu, cikgu? Pengawas. Kalau kat sekolah, undang-undang itu, badan kehakiman itu yang bebas untuk buat undang-undang semua, itu adalah pengawas dan guru pengawas. Jadi yang melaksanakan undang-undang peraturan di sekolah ialah pengawas. So dalam negara, yang melaksanakan undang-undang ialah badan kehakiman. So itu beza. Jadi penting tak ada pengawas? Penting tak ada pengawas. Walaupun cikgu tahu ramai yang tak suka pengawas kat sini. Betul? Ramai yang tak suka pengawas kat sini.
Tapi nak tak nak, kamu tahu pengawas penting juga, betul? Kan pengawas penting. Pengawas gaji buta. Pengawas mana ada bergaji? Okay. Pengawas mana ada bergaji? Okay. Baik. Ya, betul. Kedutaan Raja dan Negara. Kita lebih fokus atau semua sebenarnya. Okay. Pengawas annoying adalah. Okay. Nak buat macam mana? Pengawas sebenarnya dia menjalankan peraturan. Untuk melaksanakan peraturan. So, kalau kedaulatan undang-undang ni maknanya siapa yang buat? Polis lah. Polis yang melaksanakan kedaulatan undang-undang. Okey. So, itu kedaulatan undang-undang. Dan yang terakhir tentang kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa maknanya, okey, kita kata kuasa tertinggi okey, yang sebenarnya bukan askar ke? Askar jaga sempadan dalam negara polis. Dalam negara polis ya. Ya. Baik. Kedaulatan antarabangsa kalau kita lihat di sini merujuk kepada apa tahu? Negara kita diberi pengiktirafan. Maknanya recognize daripada siapa? PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pengiktirafan PBB terhadap sesebuah negara. Yang sebenarnya tidak boleh dicabuli oleh negara-negara lain. So bermakna kalau PBB announce bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang berdaulat, means that negara lain tak boleh jajah. Kalau negara lain jajah juga, bermakna negara itu telah melanggar pertubuhan PBB punya perjanjian, maka negara itu boleh dikenakan tindakan. Nampak tak? Jadi itu adalah kedaulatan antarabangsa di peringkat antarabangsa. Jadi deklarasi hubungan persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Negara kita dah jadi anggota PBB sejak tahun 1957 lagi ya. Membuktikan bahawa bila kita jadi anggota negara PBB means that dunia telah mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Apa buktinya? Nampak tak? Dr. Ismail Abdul Rahman yang sebelah kiri ni Dr. Ismail Abdul Rahman, Ismail Ali di tengah dan Tunku Jaafar sedang mendengar ucapan pembukaan di Perhimpunan Agung PBB sewaktu Persekutuan Tanah Melayu diterima sebagai anggota ke-82 Badan Dunia itu pada 17 September 1957. Dan untuk pengetahuan kamu tak ada. Sebenarnya untuk pengetahuan kamu, kamu nampak yang gambar yang cikgu bulatkan ni, iaitu Dr. Ismail Abdul Rahman kan? Untuk pengetahuan kamu, di Shah Alam oleh kerana dia banyak sumbangan dia, di Shah Alam ada TTDI Jaya, di Damansara ada Taman Tun Dr. Ismail. Itu semua diambil daripada nama dia. Di Damansara, Taman Tun Dr. Ismail tu sebenarnya ambil nama dia lah, Dr. Ismail Abdul Rahman. Cikgu, ini dia penolong siapa? Tak, yang ini daripada wakil daripada negara lain. Ini wakil daripada negara lain. Dia ni lah Ismail. Dia ni lah yang Ismail yang dijadikan nama Taman Tun Dr. Ismail di Damansara dan TTDI Jaya di Shah Alam. TTDI mean Taman Tun Dr. Ismail juga. Taman Tun Dr. Ismail Jaya di Shah Alam. Sebab beliau telah menyumbang banyak untuk negara. Sayang tak sempat nak jadi Perdana Menteri alamat memoris. Betul. Jadi inilah 4 kedaulatan, 4 jenis kedaulatan. Kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang dan kedaulatan antarabangsa.
Kenapa tak sempat cikgu? Apa jadi dengan dia? Rasanya dia tak sempat untuk menjadi timbalan Perdana Menteri semula. Jadi dia telah tidak meneruskan. Rasanya dia sakit rasanya ni. Kalau tak silap cikgu, dia sakit dan tak sihat selepas itu. Jadi itu antara punca kenapa dia tak jadi Perdana Menteri. Sebab kita tahu Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman. Tapi pada waktu itu dia dah ada timbalan Perdana Menteri. Iaitu timbalan Perdana Menteri ialah Tun Abdul Razak. So apabila Tunku Abdul Rahman turun, Tun Abdul Razak naik menjadi Perdana Menteri. Dia tidak. Dia ni Dr. Ismail ni pada waktu ini adalah Menteri Luar. Okey, Menteri Luar maknanya Menteri Hal Ehwal Luar Negara. Menteri Luar. Jadi inilah yang dibawa oleh Dr. Ismail ini. Menyebabkan kita diiktiraf. Negara kita diiktiraf menjadi anggota PBB. Anggota PBB. So, apa yang kita belajar pada hari ini iaitu betul. Betul Fakhrin. Apa yang kita belajar pada hari ini iaitu tentang konsep kedaulatan, iaitu kekuasaan tertinggi oleh sesebuah negara yang bebas dan juga ada hak untuk melaksanakan pemerintah dia. Dan kita belajar tentang takrif keadilan takrif kedaulatan daripada 4 bahasa, iaitu bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Kemudian yang kedua kita lihat tentang pandangan tokoh-tokoh daripada Aristotle, Ibn Khaldun, Jean Bodin, Tunku Abdul Rahman dan juga Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Dan seterusnya kita belajar tentang 4 jenis kedaulatan. Iaitu kedaulatan tradisional yang ada raja. Ingat kedaulatan tradisional means raja. Kedaulatan moden means hak rakyat. Hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Kemudian kedaulatan undang-undang means undang-undang lah. Dan kedaulatan antarabangsa apabila negara kita diiktiraf di PBB ataupun di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. So itu 4 jenis kedaulatan. Tradisional, modern, undang-undang dan antarabangsa. 4 jenis kedaulatan. Right. So cikgu rasa tak nak tanya panjang-panjang, cukup kat situ. Kau muntah nanti. Panjang-panjang kau muntah. Namun begitu, kita tahu bahawa